Apa khabar Casey dan juga para pendengar misteri jam 12? Nama saya Yana. Tolonglah Casey bacakan pengalaman saya ketika saya bersekolah. Bukan di Singapura. Saya telah pun bersekolah di Australia. Selama lebih kurang 4 tahun berada di sana untuk meneruskan pelajaran saya di salah sebuah universiti di Australia. Tolong jangan sebutkan nama universiti yang mana. Untuk pengetahuan Casey saja, saya dah letakkan dalam bracket. Universiti yang saya telah pun belajar ini, banyak gangguan dan juga kisah-kisah seram berlaku. Antaranya pelajar-pelajar jarang sekali nak duduk sampai lewat malam di perpustakaan. Saya pernah berada dalam perpustakaan sehingga pukul 10 malam. Perpustakaan akan tutup 11 malam. Dan saat itulah bila saya sedang seorang diri, saya rasakan macam ada benda yang tak kena. Pendengar Ria 897, sebelum ini saya dah perasan. Bila masuk pukul 7-8 malam, ramai pelajar-pelajar dah kosongkan perpustakaan itu. Selalunya sayalah yang terakhir akan keluar. Sayalah yang terakhir akan keluar. Termasuklah mungkin seorang dua kawan saya yang juga merupakan pelajar dari Singapura. Kami sebenarnya tak tahu. Dan perpustakaan di sekolah saya ni memang lain dari yang lain. Tak perlu dikunci. Nak keluar masuk gunakan pas. Kita cuma tap dan dia akan buka. Jadi dia akan tutup 11 malam. Lazimnya pukul 10 suku malam saya dah mula bungkus barang-barang saya, buku-buku saya nak keluar dari perpustakaan. Takut nanti terkunci di dalam. Pendengar Ria 897. Kata pendengar kita berikut ini. Kisah yang menyeramkan ini berlaku apabila saya rasakan saya bukan seorang. Bukan keseorangan. Malah saya rasa ada orang lain dalam perpustakaan. Sebab waktu saya belajar, bila kawan-kawan semua dah balik bilik masing-masing, saya sedang duduk, kemudian dengar orang berjalan. Pastinya ada orang yang sedang mungkin membilik-bilik buku, mencari buku dalam perpustakaan yang sama. Waktu itu saya sedang seronok belajar mengulang kaji pelajaran. Apabila melihat jam di tangan, 10.45, lagi lebih kurang 15 minit sebelum pintu perpustakaan dikunci dan saya tak boleh keluar. Dengan segera, saya sumbatkan buku-buku saya sumbatkan barang-barang saya dalam beg. 10.45, 15 minit lagi Kisi. Pendengar Ria 897 FM. Apabila saya nak keluar, sedang berjalan menuju ke arah pintu, dengar lagi telapak kaki orang berjalan. Dalam hati, takkanlah orang ni tak nak keluar. Dah pukul berapa ni? Saya toleh ke belakang, saya pun memanggil. Excuse me? Is anyone inside? Tak ada orang menyaut. Tapi dengar Kisi, telapak kaki orang bergerak, berjalan. Saya menjadi takut. Saya tanya lagi. Excuse me? Masih tidak ada orang menyaut. Saya pun tinggalkanlah. Saya keluar dari perpustakaan. Tinggalkan. Tak pasti siapa di dalamnya. Pendengar Ria 897. Apabila saya keluar, saya akan jalan di tepi perpustakaan, di mana ia merupakan tingkap-tingkap kaca. Dari luar boleh nampak dalam. Sedang berjalan ternampak Kisi seorang budak pelajar wanita, bergaun, dan pakaiannya memang cukup buat saya rasa pelik. Kerana pakaiannya sama seperti orang yang wujud tahun 50-an, mungkin 40-an. Katanya old school, memang lama gaun yang dikenakan. Saya pasti saya dah menonton filem-filem seram Inggeris. Macam itulah pakaian yang dikenakan dalam perpustakaan yang dimaksudkan. Keesokan harinya, saya tanya salah seorang pelajar merupakan penduduk tempatan tentang perpustakaan. Dia adalah mentor saya. Dia memberitahu tentang perpustakaan tersebut. Berhantu. Saya terperanjat. Dia kata, tidakkah saya perasan lepas 8 malam mana ada pelajar duduk kecuali bukan lokal. Maksudnya, pelajar-pelajar dari luar negeri yang belajar di sana tak tahu tentang tempat itu akan duduk sampai 11 malam. Pelajar-pelajar yang lokal tempatan tidak akan berani berada dalam perpustakaan yang disebutkan.
Setelah tahu kisah sebenar, kata beliau, setiap kali bila pelajar-pelajar tempatan keluar daripada perpustakaan kosong tidak ada orang, saya juga akan keluar dan tak berani nak duduk di dalamnya. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia pendengar kita dari Australia, bekas pelajar mungkin, yang pernah berada di Australia selama 4 tahun, melanjutkan pelajarannya di sana. Pendengar Ria 897, yang ini kiriman daripada kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan, yang dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda kisah misteri, yang dihantarkan kepada saya ke talian 723-72346. Ini daripada Encik Abdul Said, Abdul Said berkongsi pengalaman kisah beliau dan isteri, dan katanya ini berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, memandu di waktu malam. Waktu itu merupakan hari Jumaat. Hari Jumaat 11 malam saya dengan isteri bertolak. Jadi Encik Abdul Saif bertolak dari Singapura 11 malam nak naik ke Kuala Lumpur lah, nak bercuti di sana. Dan kisahnya yang katanya di sini berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti. Jadi kalau ada kisah misteri, anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan teruskan dengan pengalaman daripada Encik Abdul Saif berkongsi peristiwa beliau dan isteri dari Singapura menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan. Mereka berangkat di Singapura pukul 11 malam. Bila sampai di Lebuh Raya Utara Selatan, hampir-hampir, katanya waktu kejadian ini berlaku, kesesakan di Causeway dari Singapura nak masuk ke seberang tambak. Berada di Lebuh Raya Utara Selatan akhirnya 12 lebih, hampir-hampir jam 1 pagi. Saya berada di kilometer ... dekat, baru saja masuk. Baru saja lepas dekat kawasan, saya tak nak sebutkan nama tempatnya. Encik Abdul Saif dan isteri sedang memandu. Jadi Encik Abdul Saif sedang memandu dengan isteri menuju ke Kuala Lumpur apabila kejadian yang menakutkan ini berlaku. Kisi, waktu saya memandu di kilometer ... tak nak saya sebutkan, isteri saya dah mula rasa mengantuk sebab kami terperangkap agak lama di Causeway dari Singapura nak masuk ke seberang tambak. Sedang saya memandu, isteri saya sedang baring. Sambil itu dia lelapkan mata. Tempat duduknya dia kebelakangkan. Saya memandu tidak begitu laju sebab saya juga pada malam yang dimaksudkan tidak berapa sedar. Saya rasa penat dan mengantuk, seolah-olah bahu saya, tengkuk saya sakit. Jadi saya pandu perlahan. Lazimnya kalau saya berada di Lebuh Raya Utara Selatan, 110-120 adalah had kelajuan yang saya akan pandu. Tapi pada hari tersebut, dalam 100 km sejam saja saya pandu. Itu pun kadang-kala saya akan perlahankan sedikit bila terasa terlampau mengantuk. Jadi akhirnya sebelum sampai dekat kawasan yang diberi nama Rest and Relax, tempat kita beristirahat, saya dah terlampau penat. Sebab dari tempat tugas balik rumah tanpa rehat, saya mandi, salin pakaian dan terus keluar. Awal pagi tadi sebenarnya saya ni niat di hati nak bangun lambat untuk ke tempat tugas. Tapi oleh kerana ada kecemasan, ada seorang rakan tugasan saya tidak dapat hadir, jadi saya terpaksa datang awal, Kisi. Jadi inilah yang membuat saya kurang rehat dan rasa mengantuk pada malam yang saya nak berangkat ke Kuala Lumpur. Isteri dah pun masuk tidur. Nak tunggu Rest and Relax saya rasa agak jauh. Saya hentikan kenderaan di bahu jalan. Kisi,
Saya tak buat cerita, tapi ini benar-benar berlaku. Mengantuk teramat sangat. Saya hentikan kenderaan, saya tekan hazard light, kata beliau. Kemudian, saya mula lelapkan mata. Tempat duduk tidak kebelakangkan. Saya cuba pejamkan mata. Mungkin 5-10 minit, kalau dah hilang rasa penat, baru akan saya terus memandu. Pendengar Ria 897. Entah macam mana, setiap kali beberapa kereta yang lalu tepi saya, mesti tekan horn. Kisi. Seolah-olah saya menghalang jalan mereka. Saya tak pasti kenapa. Saya ke depan lagi sedikit dan masuk lagi dalam, supaya tidak terlampau dekat dengan lorong yang pertama. Takut kisi berlaku kecemasan ataupun pelanggaran di jalan raya. Saya baring lagi cuba lelapkan mata. Ada orang lagi horn kisi. Tekan horn. Tak tahulah untuk beritahu apa. Lori, kereta, tapi tak semua. Ada beberapa kenderaan. Saya tak pedulikan, saya tidur. Saya lelapkan mata. Pendengar Ria 897 FM. Setelah 10 minit, kata Encik Abdul Saif, setelah saya lelapkan mata, isteri saya dah tertidur kisi. Nyenyak tertidur. Sampaikan saya berhentikan kenderaan pun dia tak perasan. Saya bangun, saya pejam mata, saya tarik nafas. Kemudian, tangan saya nak masuk gear terperanjat. Depan cermin saya, Casey tak tahu ada apa, tapi ditutupi dengan sesuatu. Saya cuba hidupkan wiper kenderaan saya untuk seolah-olah mengibas benda tu ataupun apa benda yang ada pada depan cermin depan kenderaan, tapi tak bergerak Casey. Saya pun keluarkan tangan saya. Bila saya keluarkan tangan dari tingkap, saya pegang. Astaghfirullahalazim. Ini macam rambut orang je. Casey, saya pegang Casey macam rambut manusia. Ada kenderaan lalu dan tekan horn lagi. Saya dah tahu dah, ada sesuatu di atas kenderaan saya. Tangan saya masuk balik, saya bau harum sangat. Saya tutup tingkap, saya matikan hazard light, perlahan-lahan saya masuk lorong. Dapat rasakan Casey kenderaan saya berat. Tiba-tiba dapat rasakan benda tu macam terbang. Saya tak nampak, tapi boleh rasa daripada berat, kenderaan saya menjadi ringan. Pendengar Ria 897, saya tak pasti apa yang dah hinggap pada kereta saya. Tapi yang saya pasti, yang saya pegang di hadapan cermin depan kenderaan, rasanya macam seperti rambut manusia yang panjang. Pendengar Ria 897, tapi saya harus bersyukur. Sebab apa? Kenapa agaknya Encik Abdul Saif rasa bersyukur? Kerana katanya, dengan kejadian itu membuat saya tidak mengantuk. Malah rasa takut dan rasa segar bugar dibuatnya. Bila nampak rest and relax pun saya tak berhenti. Saya pandu dan terus pandu sampailah ke Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih Casey dan juga pendengar Ria 897 FM. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman misteri anda. Dan sebentar nanti akan saya jawab panggilan di 669-11897. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Di sini ingin saya sentuh tentang satu pengalaman peristiwa sekumpulan rakan-rakan, ya. Sekumpulan rakan-rakan katanya di sini telah pun mana ni? Oh, ini dia. Mendaki gunung yang diberi nama Gunung Tahan.
Jadi gunung tahan tu di mana? Jadi kiriman daripada Hasnul, Hasnul dan juga 5 rakannya telah pun mendaki gunung tahan, dan perkara ini, cerita ini, kiriman ini katanya berlaku pada tahun 2001. Jadi Hasnul menceritakan peristiwa yang menakutkan berlaku di Gunung Tahan. Katanya memang penat dan dah pun buat persiapan sebelum inilah di Singapura, untuk persiapan stamina, persiapan kekuatan dan sebagainya. Jadi bila sampai di sana, kami telah pun, kata Hasnul, dengan rakan-rakan yang lain, termasuk beliau 5 orang ni, dibawa oleh seorang tour guide lah, yang mengiringi mereka, dan orang yang membawa mereka tu adalah penduduk tempatan, untuk membawa mereka naik ke atas. Dan penduduk tempatan ni seolah-olah dah buat benda ni berkali-kali lah, lebih banyak daripada orang-orang yang kunjung tempat itu, sebab itu merupakan mata pencarian mereka. Dan katanya kisahnya agak ringkas. Kisah saya pendek dan tidak panjang. Maaf kalau tidak seram, tetapi inilah pengalaman saya dan rakan-rakan apabila mendaki Gunung Tahan. Bila malam tiba, Kisi dan juga pendengar Ria 897, Hasnul menceritakan, waktu malam kami berehat seketika. Semakin tinggi kami daki, semakin sejuk. Jadi hari yang dimaksudkan, malam tersebut angin kuat kencang, membuat keadaan lebih sejuk. Jadi terpaksa kami hentikan pendakian kami. Kami pun mendirikan kemah. Dan kemudian masing-masing semua masuk ke dalam kemah. Kemah besar, Kisi, boleh memuatkan seramai 10 orang. Kami membawa bersama, termasuklah guide yang telah pun mengiringi kami bila memanjat mendaki Gunung Tahan. Pendengar Ria 897, Hasnul menceritakan, di luar kawasan tu awal tadi bila dah pasang kemah, saya terlupa beg saya berada di luar. Jadi saya pun nak keluar. Saya buka zip kemah kami. Kata Hasnul, angin bertiupan kencang. Saya keluar dan mendapati beg saya berada betul-betul dekat belakang kemah yang dipasang awal tadi. Saya pun mengangkat beg saya. Seram, Kisi. Berdiri di luar dengan keadaan seorang diri memang menyeramkan. Rakan yang lain termasuk guide berada dalam kemah. Kemudian apabila nak masuk, saya sempat toleh ke belakang terperanjat. Apabila ternampak, Kisi, ternampak sesuatu yang menakutkan sangat-sangat. Saya terlihat ada seperti seorang manusia. Itu seorang gadis berpakaian serba putih, bajunya berkibaran di tiup angin, berjalan seorang diri. Yang menghairankan saya, dia seorang diri. Yang kedua ni, wanita ni seolah-olah ada cahaya. Bila dia berjalan, kawasan yang dia pijak dan jejak itu menerangi. Seolah-olah dia ada lampu suluh ataupun badannya tu ada lampu. Jadi saya tiba-tiba terpegun dan terpaut dengan wanita yang berjalan. Kisi dan pendengar Ria 897 FM. Kata Hasnul, saya tak pasti dah berapa lama saya berada di luar. Rasa-rasa saya macam saya masih berdiri depan kemah nak masuk dalam, cuma sedang toleh ternampak wanita tersebut. Kisi, saya dengar orang pekik nama. Nol! Hasnul! Nol! Pendengar Ria 897. Hasnul mengatakan, rupa-rupanya saya dah berjalan jauh. Jarak daripada saya berdiri dan kemah lebih kurang dah 800 meter. Saya tak perasan pun yang saya ni bergerak, Kisi. Tiba-tiba saya dengar suara kawan saya memanggil-manggil saya. Saya sedar saya berada jauh dari kemah. Kawan tanya, kau buat apa kat sini? Kita dari tadi cari kau. Macam mana aku boleh datang sini? Saya tak perasan pun yang saya bergerak. Saya tahu kali terakhir saya nampak ada perempuan, saya toleh tengok, tiba-tiba saya hilang. Hilang ingatan, tak tahu apa yang berlaku. Dalam sekelip mata, Kisi, saya boleh bergerak 800 meter dalam keadaan malam yang gelap gelita dan angin bertiupan kencang. Cuba Kisi bayangkan. Barulah guide itu memberitahu kami, itu mungkin yang saya nampak. Satu mungkin orang bunian,
Yang kedua, mungkin penunggu gunung tahan. Entahlah Kisi. Dan dia nasihatkan, kalau apa-apa berlaku, jangan pergi ke mana-mana seorang diri. Terima kasih. Selamat tengah malam. Pengalaman dari pendengar kita yang bernama Hasnul dalam rancangan Misteri Jam 12. Itulah mungkin susuk tubuh wanita yang Hasnul nampak dia tak pasti apa. Tapi daripada jalan ceritanya dapat saya boleh bayangkan dia nampak wanita tu mungkin dalam beberapa saat. Dia rasakan macam sekejap. Dia toleh nampak wanita tu berjalan, dia tiba-tiba mungkin dia terpaut ke dalam hati bercakap, saya tak pasti sebab dia tak jelaskan. Tapi yang menakutkan ni, dalam sekelip mata, dia bergerak dalam dia toleh, nampak dia bergerak dah 800 meter jaraknya daripada mana mereka buat dirikan kemah mereka. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku? Tiba-tiba dengar suara kawan pekik, Hasnul. Jadi ada yang katakan itu mungkin orang bunian, ada yang kata itu merupakan penunggu dan sebagainya lah. Tapi tak tahulah sebenarnya apakah yang mengganggu Hasnul ataupun sampai beliau boleh bergerak. Waktu tu malam. Pastinya Hasnul tidak ada lampu suluh bila dia keluar. Malam mesti gelap gelita nak atas gunung ni. Kemudian angin kencang. Bagaimana dia boleh bergerak begitu jauh? Baik, kita buka talian sekarang 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Saya Herman. Herman dengar kisah dari Hasnul awal tadi? Saya dengar je. Jadi anda rasa macam mana dia boleh bergerak gitu jauh Dia pun tak perasan Saya pun tak rasa. Kalau saya agaknya saya pun nak pingsan kat situ agaknya. Betul lah Saya ni kadang-kadang pun pergi tempat-tempat misteri gelap sunyi pun rasa segan Ini lagi tempat orang. Ini yang betul Kesi, betul. Ini kisah anda tentang apa Herman? Okey, kisah saya berlaku kira dah lama juga Kesi. Kira itu saya berumur dalam umur 9 tahun. Silakan. Okey, waktu itu saya berumur 9 tahun. Kisah ni berlaku di waktu saya tinggal di kampung Kampung tu bernama Kampung Amber. Kalau orang lama-lama yang tinggal kampung dia tahulah. Nama kampung tu digelar Kampung Amber kerana tu kalau orang panggil Kampung Boyan. Dia daerah dekat Amber Garden, dekat dengan Parkway Parade, daerah sana lah. Okey. Kejadian tu berlaku waktu satu hari tu. Saya dengan arwah ibu ada di rumah bersama seorang jiran saya. Jadi waktu itu saya tengah bermain-main. Ibu nak berbual dengan jiran. Jadi waktu itu dalam pukul 9 lebih masuk pukul 10 malam. Jadi selepas saya tengah bermain-main di tepi tingkap tu, saya dengar seperti ada suara memanggil suara nama saya. Jadi waktu tu saya fikir arwah ibu panggil saya. Jadi saya pun bilang, ibu panggil saya. Kali ibu menjawab, mana aku ada panggil kau. Kau jangan main repek lah. Dia cakap dengan saya gitu. Jadi keduanya, saya dengar suara itu. Suaranya berbunyi lain je sih. Suaranya waktu tu suara macam biasa. Ini suaranya macam garau gitu kan. Jadi pada saya fikir ibu saya main-main lagi lah. Saya bilang, Bu, kenapa panggil saya main-main suara gini? Ibu terus cakap dengan saya, kau jangan berhenti, aku tak panggil kau. Suara siapa yang kau dah dengar? Jadi pada waktu itu saya pun rasa dah tak sedap. Ketiga kalinya suara tu Casey, tak tahu nak cakap apalah suaranya. Jadi pada waktu itu, bila saya dengar suara tu, saya selakkan tu langsir. Waktu saya selak tu langsir, Masya Allah Casey, sebuah kepala berambut panjang, matanya merah, taring je yang tajam. Langsung melihat muka saya, memanggil nama saya. Saya terus terpekun Casey. Sededi itu, terus saya panggil ibu. Ibu, ada kepala kat tingkap. Ibu langsung bergaris keluar, kepala terus hilang Casey. Ibu dengan jiran langsung keluar, memanggil orang kampung tengok, cari dapat ke tak. Tak dapat. Tak tahu hilang ke mana Casey kepala tu. Jadi waktu dah hilang, saya terus demam 2 minggu. Dah demam 2 minggu, baru dapat tahu ayah saya seorang kelasi kapal. Jadi waktu dia berada di Singapura, beberapa hari sebelum dia berlayar tu, dia ada mengambil satu ambin daripada surau di kampung tu.
Jadi pada waktu dia ambil tu ambin tu, jiran saya cakap ini ambin sebenarnya untuk mandikan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi waktu itu ya bapak saya ambil, dia taruh kat depan rumah. Jadi jiran cakap maybe kerana dia ambil itu ambin tu lah ada gangguan di situ. Itulah kejadian yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang lah waktu tinggal di kampung tu. Terima kasih Herman ya. Terima kasih Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar Ria 897. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kiriman email satu lagi ingin saya sempurnakan pada malam ini. Ini kisah yang ingin diceritakan daripada seorang pendengar. Datangnya daripada kejap Rafida berkongsi peristiwa. Nur Rafida. Beliau dan juga rakan-rakannya sebenarnya ini kata Rafida ni untuk pengetahuan Casey, mungkin Casey nak tahulah ataupun ingin tahu, saya dan rakan-rakan kata Rafida suka backpacking dan banyak tempat kami dah pergi, bukan saja di Asia, malah di luar dari Asia, di Eropah, di Amerika Syarikat, di Afrika. Jadi pernah backpacking dan kami ada pengalaman. Tapi pengalaman kami ini katanya diuji apabila kami akhirnya telah pun memilih untuk pergi ke Malaysia. Jadi sebenarnya teman-teman saya semua nak pergi ke Malaysia dan nak pergi ke Kelantan. Kami pun dah buat research. Sebenarnya kami nak pergi homestay. Itu merupakan rumah-rumah kampung, perkampungan yang telah pun ambil bahagian lah dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat penginapan pelancong-pelancong yang datang dan ingin merasakan suasana kekampungan. Jadi homestay yang kami nak pergi terletak di Kota Baru, kata Nur Rafida. Saya dan 2 orang rakan, termasuk beliau 3 orang, backpacking. Kami ke sana menaiki coach yang telah pun kami dapatkan tiket. Jadi pendengar Ria 897, seorang rakan saya memang tahu nak pergi ke tempat ini. Homestay di Kota Baru. Dipanggil Pasir Belanda. Homestay Pasir Belanda di Kota Baru. Jadi nak ke sana, tengok di internet, memang cantik tempatnya Casey. Dekat dengan sungai dan rumah-rumahnya nampak lawa dan memang pemandangan yang indah. Kalau Casey tak percaya, Casey boleh masuk internet, Casey type Pasir Belanda Homestay. Mesti akan nampak gambar-gambar yang cantik. Jadi dengan rakan-rakan dah turun coach dekat bandar tu di kawasan Kota Baru, kami pun tidaklah ingin katanya menaiki taksi. Bila tanya, mereka kata orang-orang tempatan mengatakan tidak begitu jauh dekat. Jadi oleh kerana kami backpackers, kami pun bergerak, berjalan dan melihat sambil itu keindahan kampung di kawasan Kelantan. Jadi kawan saya ni yang membimbing kami lah, yang mengarahkan kami terus belok kanan. Dia melihat peta. Akhirnya sampai dekat satu kampung. Waktu tu dah nak masuk maghrib, 6.30 petang. Bila sampai nampak Casey, banyak sangat rumah-rumah kampung. Jadi kami pun menuju ke arah sebuah rumah. Dan dipendekkan cerita, kami telah pun diarahkan ke sebuah bilik dan juga sebuah rumah. Masuk dalam, kemudian kami pun letaklah beg kami dan berehat kerana jalan agak jauh. Pendengar Ria 897 FM. Kata Nur Rafida, bila dah duduk dalam bilik tu, mereka dah berehat sampai tertidur kerana penat sangat. Penat sangat, sehari suntuk mereka berjalan. Jadi mereka tersadar, salah seorang dari mereka tersadar, terbangun, kejutkan teman yang lain, suruh temankan pergi tandas. Mereka bertiga bangun, keluar dari bilik. Casey nak tahu tak? Bila saya dengan rakan terbangun, terperanjat, katil yang kami baring tu cuma ada kayu, tidak ada tilam. Bila tengok tingkapnya macam dah terkupak, macam nak pecah. Bumbung berlubang. Kita berada kat mana ni? Saya dengan rakan saya keluar buka pintu. Casey, kami bertiga berada dalam rumah usang. Dipendekkan cerita, kami masuk balik. Ambil beg kami keluar. Nampak cuma ada satu rumah saja di sana.
Keliling kami adalah hutan saja. Tak tahu macam mana kaki kami boleh sampai ke sana. Memang menakutkan, meremang bulu rumah saya, Kisi. Dari maghrib kami tidur sampai 11 lebih malam terbangun. Rupa-rupanya kami belum sampai dekat homestay Pasir Belanda. Kami salah jalan. Keluar dari sana, jalan punya jalan jumpa main road. Tanya pemandu teksi. Pemandu teksi membawa kami ke homestay yang kami nak tujui. Dalam perjalanan tanya, "Cik, boleh tanya tak, Cik? Dalam hutan ni ada satu rumah kosong. Itu tempat apa, Cik, Pak Cik tu mengatakan yang dia tak tahu pun dalam situ ada rumah kosong. Dia dah bertahun pun menjadi pemandu dekat kawasan itu, daerah itu. Kami hanya terpinga-pinga. Tak pasti agaknya bagaimana kami boleh berada di sana, dan memang pasti awal tadi ada orang yang telah pun menunjuk bilik tidur kami. Itulah pengalaman daripada Nur Rafidah ketika beliau dan rakan-rakan backpacking menuju ke Kelantan Kota Baru, Pasir Belanda. Okey, pendengar Ria 897. Wah, kisah daripada Nur Rafidah. Ramai-ramai ini orang yang berpengalaman bertahun-tahun dengan rakan-rakan backpacking. Katanya dah pergi Afrika, Eropah, benua Asia. Mungkin banyak tempat dia dah pergi. Ni Kelantan yang dekat ni, boleh sesat ni. Macam mana agaknya? Dan sampai masuk rumah, tidur rumah usang, rumah kosong. Bila tidur waktu maghrib tu, tu janganlah. Sampai pukul 11 malam terbangun, baru dapati mereka berada di sebuah rumah yang usang. Bila tanya pemandu pun, pertempatan pun tak tahulah tentang kewujudan rumah yang disebutkan oleh Nur Rafidah yang katanya didiami oleh beliau dan rakan-rakannya. Jadi akhirnya pemandu itu membawa ke tempat yang betul. Nanti saya akan cuba Google tempat yang disebutkan oleh Nur Rafidah ni. Baik, terima kasih bagi anda, dan kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di Ria 897 FM sebentar nanti. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan pastinya hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman misteri anda. Yang ini ada kiriman-kiriman yang saya terima, nampaknya daripada seorang nenek, tak tahulah yang kirimkan ni daripada Nik Kia. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nik Kia. Saya ni peminat mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan yang mengirimkan SMS ini tak lain tak bukan adalah anak saya sendiri. Kalau anak saya esok tidak bertugas, dia akan teman saya, barulah boleh SMS pada Kisi, kata Nik Kia. Dan ini pun anak minta tolong anak SMS kan. Katanya, Nik Kia ada satu peristiwa pengalaman yang ada berkaitan macam cerita pendengar tadi tentang penampakan wanita berpakaian putih di kawasan Gunung Tahan. Tetapi ini bukan di Gunung Tahan, ini kawasan Kota Tinggi. Betul-betul seberang tambak, Kisi. Jadi kata Nik Kia, pengalaman ini katanya kisah peristiwa yang berlaku di Kota Tinggi. Waktu itu Nik Kia masih lagi muda dengan suami. Dan dari Singapura nak ke seberang ni, nak ke Kota Tinggi lah, nak mandi-manda di sana. Dan ingat lagi, semasa itu suami sedang memandu sekitar waktu asar. Jadi apa yang berlaku dekat kawasan Kota Tinggi, entah benar atau tidak. Tapi orang ada mengatakan di sana tu tak boleh buat bising. Ada satu jalan, kata Nik Kia lupa nama jalannya. Jadi waktu itu suami Nik Kia ni sedang mendengar radio dengan kenderaan yang dipandu. Jadi dia buka tingkap sebab dia sedang merokok. Bila dia dengar lagu kegemarannya berkumandang di radio Malaysia, dia pun kuatkan suara radio tersebut. Bila dia kuatkan suara radio, dia pun pandu dekat jalan lorong yang sunyi sepi itulah. Betul-betul kiri kanan hutan. Jadi Nik Kia pun menceritakan, suami dah lebih kurang lama Kisi berjalan, tapi masih Nik Kia rasakan suami tak perasan. Sebab suami sedang menyanyi melalak. Lepas satu lagu dia nyanyi satu lagi lagu. Sebab lagu-lagu diputarkan semua seronok waktu itu. Jadi kata Nik Kia, suami tak perasan. Katanya Nenek yang perasan dulu. Kenapa kita masih berada tempat yang sama? Jadi kemudian Nik Kia tegur pada suami. Bang. Nik Kia pelankan radio. Suami terus tengok. Awak ni saya tengah nyanyi sedap-sedap. Kemudian tanya, kenapa dengan awak ni? Abang pun perasan tak? Dari tadi kita tempat sama.
Suami terus daripada Pandu, tak tahu berapa had kelajuannya, tetapi suami Pandu agak perlahan. Suami perlahankan lagi kenderaannya. Kemudian suami tengok kiri kanan. Dari tadi saya pandu tempat sini kan. Itulah. Kenapa Jadi kisi pendengar Ria 897. Bagi yang tak tahu, jalan yang Nik Kiah lupa namanya, di sana memang tak boleh buat bising. Barang sesiapa yang bising, ya mengganggu ketenteraman, itu merupakan perkampungan bunian. Orang itu akan terperangkap di tempat yang sama, seolah-olah disesatkan. Jadi bila dah pelankan radio, suami pun dah mula sedar yang kita berada di tempat yang sama. Suami pandu dan kami cuba. Akhirnya dapat keluar kisi. Barulah nampak rumah-rumah, barulah sampai destinasi yang kami ingin tujui. Itulah pengalaman kata Nik Kiah yang berlaku. Dululah lama ketika muda dulu bersama dengan suami menuju ke arah ataupun ingin kunjungi kota tinggi waktu yang disebutkanlah. Jadi agak lama kisahnya. Terima kasih Nik Kiah kerana suruh anak anda kirimkan SMS. Terima kasih pada anak anda juga. Anda tak beritahu siapa namanya kerana sudi berkongsi pengalaman ibu anda yang saya rasa memang cukup menarik. Pendengar Ria 897, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Kalau ingin bercerita, tolonglah matikan suara radio anda supaya anda tidak terganggu. Ingat, okey, 669-11897. Adakah benar mungkin anda pernah dengar, tak tahu benar atau tidak lah, tapi adakah mungkin anda pernah dengar tak tentang kisah Nik Kiah ni? Bila jalan dekat kawasan yang disebutkan tadi itu, dikatakan memang tak boleh buat bising. Katanya kalau bising, mungkin tak akan sampai ke destinasi yang ingin ditujui. Bagaimana? Pendengar Ria 897, kita akan teruskan ketengahkan pengalaman peristiwa. Dan ini bersama dengan saya, kita ada Cik Mat di ujung talian. Apa khabar Cik Mat? Baik. Cik Mat buat panggilan dari rumah ke tempat tugas macam mana ni? Tak, saya tengah mandu teksi. Dan Cik Mat, pengalaman anda ingin ceritakan tentang apa ni? Tentang ini bekas isteri saya lah, saya tak nak sebut nama pun. Betul-betul. Okey. Ini terjadi masa saya sebelum bertunang nak pergi Malaysia. Masa tu kakak saya ada macam kena sampuk lah kan. Jadi selepas maghrib dah dijanjikan nak pergi sana Malaysia. Tiba-tiba kakak saya tersampuk. Dia asuk lah. Saya masa dah nak keluar tu, benda yang dalam badan dia tu ketahuan kita lah. Dia kata nak apa tu, saya ketawa bila dia kata nak pergi Malaysia Kata perempuan dia tak bagus, hati dia tak bagus, kayak gitu tau. Tapi macam yelah, benda ni kan suka macam main-mainkan kan. Jadi macam tak nak percaya lah. Dan teruskan dah bertunang semua sampai saya dah berkahwin lah kan. Dah berkahwin, nak dia katakan jodoh pun tak panjang kan. Tapi saya dalam masa perkahwinan tu, daripada saya hidup susah, saya sampaikan kerja keras untuk family sampai dia hidup mewah lah kan. Dan sampai saya jatuh juga. Dan selepas saya bercerai ni, saya pindah cerita lah saya dah bercerai tu, kebetulan saya terjumpa kawan saya yang ada belajar ilmu ni sikit lah kan. Saya jumpa, saya tanya, Man, kenapa kau punya muka ni macam ada sakit lah? Habis kata, saya tanya lah, kenapa? Aku rasa kau kena jumpa orang yang andal lah kan. Kau tanya sendiri, aku tak nak cakap apa-apa lah. Jadi saya macam tergerak hati ni, macam dah tak sedap. Saya pergilah jumpa orang yang inilah, yang mahir. Jadi saya jumpa, saya tak puas hati, saya jumpa 3 orang. Tiga-tiga mengatakan, kan saya ni dari guna-guna lah dengan bekas isteri saya. Yang sedihnya tu, apa yang dia buat saya tu, dia letak najis dalam makanan saya. Jadi anda minta 3 pendapat, 3-3 cakap macam tu lah. Saya tanya kenapa sampai dia buat gitu. Dia kata pasal dia tak nak saya macam ada perempuan lain. Dia cemburu lah kira dengan dia nak saya dengar kata-kata dia. Yang sedihnya tu, saya kasih dia hidup mewah. Sampai dia ada pembantu, ada kereta, tak payah bekerja. Cuma sedihnya kenapa dia buat saya sampai gini.
Jadi apakah yang menyebabkan anda bagaimana anda dapat berubat ni? Bagaimana? Dah berubat ke belum ni? Dah lah. Saya macam disuruh mandi bunga kan. Jadi saya mandilah. Mandi bunga. Saya tak tahulah benda tu betul. Mujarab ke tak. Tapi saya tawakal je lah kan. Cuma saya nak tanyalah kalau boleh dengan si Ober Madi kalau dia kan ahli dalam dia pun ada belajar dulu dalam macam ilmu hitam ni kan. Dulu dia ada cakap, jadi dia nak tahu betul ke macam gunakan najis untuk biar suami dengar kata sedih lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu dia dari Cik Mat berkongsi pengalaman dibuat bekas isteri yang dah pun berpisah. Jadi mungkin ada tanda-tanda yang baiklah Cik Mat berpisah dengan isteri. Mungkin ada pendapat pandangan, ya tak kiralah siapa yang sedang mendengar sekarang ini, boleh beri pendapat pandangan tentang sesuatu perkara yang dilakukan menggunakan najis, bagaimana agaknya. Berikut ini pendengar Ria 897. Sebelum saya jawab panggilan di 669-11897, saya nak simak kiriman SMS yang saya terima. Kiriman SMS datang daripada seorang pendengar namanya Saiful, dan kata Saiful, beliau mempunyai pengalaman sebagai seorang pemandu teksi. Dan kerana satu kejadian berlaku, beliau berhenti dari memandu dan tidak lagi memandu teksi. Sampai ke saat ini dia tak tahu sebenarnya apakah yang membuat dia diganggu. Di rumah tak ada apa-apa. Bila keluar waktu malam tidak ada apa-apa. Cuma bila dia bertugas, Cik Saiful mengatakan, saya adalah seorang pemandu teksi pemenan malam. Saya merupakan relief driver. Driver saya memandu di waktu pagi sampai ke petang. Saya pula dari petang sampailah keesokan pagi. Pada mulanya semua nampak okey. Saya tak ada masalah dan tak pernah pun kisi. Dan kisi saya bukan nak cerita tentang pemandu saya, owner. Bukan. Tapi saya tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Di rumah tak pernah kena ganggu. Bila keluar tak pernah kena ganggu. Saya menunggang motosikal ke mana-mana saya pergi pun tak pernah kena ganggu. Bila saya bertugas memandu teksi, pasti akan ada gangguan. Membuat saya berhenti daripada memandu teksi. Betul kisi. Pengalamannya Cik Saiful berkongsi begini kisahnya. Setelah hampir lebih kurang 3 bulan saya memandu relief driver di waktu malam, saya mula rasa macam ada benda yang tak kena bila memandu. Tak kali bila saya memandu teksi, nanti bila saya berhenti, orang tak nak naik teksi saya. Lazimnya kalau di waktu malam ni lebih banyak teksi daripada penumpang. Jadi kadang-kadang saya berada di kawasan bandar, dari jauh nampak orang tu tahan. Saya pun berhenti teksi saya. Berhenti depan, orang tu jenguk tapi tak nak naik kisi. Pendengar Ria 897. Jadi dia tahan teksi belakang, dia naik teksi belakang. Saya pun rasa pelik. Kenapa ni saya toleh belakang, tak pernah pun saya nampak apa-apa. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain lah. Dan gangguan ini akan berlaku selepas pukul 1 pagi. Sebelum 1 pagi, dari jam 6 saya memandu sampai 12 tengah malam, 12 lebih tengah malam, tak pernah pun ada benda ni. Tapi 1 pagi sampai pukul 4, mesti kisi. Orang kan takut naik teksi saya. Kenapa agaknya? Sampaikan gangguan ini berterusan, saya akan pandu teksi saya. Dekat 1 pagi saya akan balik. Hantar teksi pada owner, saya letakkan kunci dalam peti surat, saya balik rumah. Jalan kaki rumah kami tidak begitu jauh. Pendengar Ria 897 FM. Akhirnya saya berjumpa dengan seseorang. Saya cerita tentang masalah saya. Dia beri saya sesuatu. Kau ambil barang ni,
kau letak, kau gantung dekat cermin teksi kau. Tapi bukan sekarang. Kau gantung 1 pagi. Lepas tu kau tengok dari cermin. Pendengar Ria 897 FM. Saya lakukan apa yang disuruh. Hari berikutnya saya bertugas malam. Sebelum ni kan saya kata 12 lebih saya dah balik. Tapi kali ini saya teruskan. Pukul 1 pagi tepat. Memang tak ada penumpang. Saya keluarkan barang itu. Saya gantung dekat cermin. Cermin di hadapan untuk tengok belakang. Rear view mirror. Saya pandu cari penumpang. Belok sana, belok sini. Waktu itu saya berada dekat lorong asu. Casey, entah macam mana, meremang bulu rumah saya. 1:40 pagi. Saya tengok rear view mirror. Casey nak tahu tak? Tempat duduk belakang ada perempuan lidah panjang. Astaghfirullahalazim. Orang itu mengatakan, kalau saya dah nampak apa yang ada di belakang, tarik benda tu sampai putus. Kalau tidak, saya akan nampak. Saya tarik, putus, turunkan tingkap, campak keluar dari kenderaan saya. Saya pandu sampai ke rumah. 2 hari tak pandu teksi. 2 hari saya rasa takut. Saya jumpa owner teksi. Saya kata yang saya tak nak memandu lagi. Carilah relief driver yang lain. Casey, berbulan-bulan Casey. Tak tahulah kerja siapa. Tapi itulah peristiwa pengalaman yang menakutkan saya. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey.